Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Malaysia, salam Malaysia Madani. Dan terima kasih kerana bersama kami pagi ini. Saya Terence Das. Dan juga bersama dengan saya Raja Sufia Raja Arif. Diharapkan anda semua dalam keadaan yang baik-baik sahaja insya-Allah. Bagi anda yang tidak berkesempatan untuk menonton kami di Kaca TV, jangan risau. Anda boleh menonton kami di Facebook kami boleh ataupun di RTM Clay. Mudah jika sambil-sambil drive tu mungkin boleh dengar apakah antara yang perisian yang ingin kita bawakan pada pagi ini insya-Allah. Ya, kepada yang sudah bersiap sedia untuk kembali ke sekolah tidak lama lagi. Ya. Buku dah beli, baju sekolah dah ada, kasut. Kalau kita dulu kasut kena blanco lah, kena letak polish. Warna putih. Sekarang warna hitam. Alhamdulillah. Selamat tau, kita pun selamat sebenarnya. Okey, jadi saya kira banyaklah kan ibu bapa yang telah pun melakukan persiapan untuk Ramadan dan juga untuk alam persekolahan ini. Jadi pasti jalan jam juga. Perlu untuk kita rancang perjalanan kita dan sebagainya. Yang paling penting adalah untuk memastikan anak kita dalam keadaan yang baik waktu persekolahan ini. Kerana apa? Kerana ada banyak sebenarnya pendekatan baru yang diberikan KPM untuk memastikan anak-anak anda ke sekolah dalam keadaan yang ceria dan juga selamat. Dalam pada itu, sesi persekolahan untuk 2024-2025 yang mana 129 kelas prasekolah baru telah pun dibuka. Menteri Pendidikan Fadhil Siddiq berkata ia bagi untuk membantu keseluruhan 9,909 kelas prasekolah yang telah pun dibuka seluruh negara. Jadi tambahan kepada itu, selain memperkukuh kurikulum adalah membuat peluasan sebanyak mungkin dalam semua institusi KPM untuk prasekolah. Kerana kita tahu prasekolah KPM ini percuma dan kita mahu rakyat Malaysia memilih prasekolah KPM ini. Yang menjadikannya pilihan kepada ibu bapa, terutama sekali kepada B40 dan juga rakyat, kerana sifat prasekolah ini adalah untuk mengatasi isu-isu awal keciciran, malnutrisi dan melakukan intervensi-intervensi awal berkait rapat dengan pertumbuhan kanak-kanak. Ya, dan antara yang lain juga kalau boleh kita kongsikan kepada para penonton berkaitan dengan kelas prasekolah akan diwujudkan di seluruh institusi di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia KPM, termasuk College Vocational dan Institut Pendidikan Guru IPG bermula sesi persekolahan 2024-2025. Usaha tersebut bagi memastikan kanak-kanak seawal usia 5 tahun mendapat akses pendidikan yang bermutu tinggi dan antara yang lain juga ia berdasarkan permintaan, keperluan dan juga keupayaan komitmen KPM. Sebanyak 129 kelas prasekolah ditambah tahun ini menjadikan jumlah keseluruhan adalah sebanyak 9,909. Dan antara yang lain iaitu pendekatan yang dibawakan oleh KPM adalah ABC, itu anak baik dan cerdik. Kita didik anak kita menjadi anak-anak yang baik-baik insya-Allah dan kemudian disusuli dengan anak-anak yang bijak dan juga cerdik. Baik, seterusnya program derma darah HSNZ melaksanakan program derma darah di 30 masjid di Terengganu sepanjang bulan Ramadan ini. Program ini dilaksanakan oleh pakar pertubuhan transfusi HSNZ, Dr. Roslina Ramli, yang juga berkata kebiasaannya sebanyak 1,000 hingga 1,500 beg darah diterima setiap bulan, namun pada Februari hingga semalam ataupun hari Selasa kemarin dulu hanya sekitar 800 beg darah berjaya dikumpul. Memandangkan bulan puasa dan dalam beberapa hari lagi kita menyasarkan 1,500 hingga 2,000 beg darah untuk menampung keperluan semasa bulan puasa. Jadi seperti yang kita sedia maklum, darah digunakan dalam tujuan-tujuan kecemasan dan juga untuk rakan-rakan kita yang mungkin menghadapi situasi sickle cell dan sebagainya. Formulasi-formulasi yang digunakan untuk mereka yang diberikan secara percuma melalui hospital-hospital awam seluruh negara adalah juga disintesis ataupun dijadikan daripada darah-darah yang telah pun didermakan oleh orang awam. Okey, dan juga sambutan derma darah adalah disambut setiap 14 Jun. Jadi insya-Allah kita juga boleh mempertingkatkan mungkinlah yang biasa derma darah ataupun yang belum pernah lagi boleh cuba untuk mendermakan darah kerana keperluan yang sangat tinggi ya. Semakin hari semakin banyak keperluan yang diperlukan. Baik. Ada masuk untuk kita tengok cukai mungkin tidak. Tapi apa pun penerangan secara ringkas sebab ramai yang bertanya tentang sistem cukai ini, di mana dikatakan bahawa percukaian SST secara keseluruhan meningkat kepada 8%, sebenarnya tidak sama sekali. Ia kekal dalam 6% dan 8% itu hanya untuk cukai perkhidmatan tertentu, bukan cukai
perkhidmatan asas, tetapi untuk perkhidmatan-perkhidmatan seperti pusat karaoke, kelab malam dan sebagainya. Jadi semua pusat-pusat perkhidmatan ini yang merupakan antara perkhidmatan yang tidak asas, tidak wajib digunakan, telah meningkat kepada 8%. Jadi untuk memahamkan dengan lebih lanjut tentang sistem percukaian baru ini, anda boleh rujuk kepada video mudah ini yang telah pun dikemas kini di semua portal media sosial RTM untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mudah dan supaya anda tidak terkecelaru ataupun keliru dengan pelbagai tomahan-tomahan dan fitnah-fitnah yang dilontarkan juga di media sosial. Difahamkan tentang sistem percukaian baru ini yang hanya bertumpu kepada cukai perkhidmatan. Ya, sebab ada juga yang agak keliru. Mereka ingat campur 8 campur 6%. Lagi 14%. yang itu lagi pening. Ya, tapi sebenarnya tidak. Yang dikekalkan 6% kecuali perkhidmatan-perkhidmatan yang kita kongsikan tadi, antaranya perhotelan ataupun mungkin juga karaoke. Kalau nak bergembira, anda akan dikenakan sedikit charge. 8%. Sekiranya ada percukaian yang di luar daripada apa yang disebutkan tadi ataupun nak mendapati percukaian yang meningkat secara mendadak di mana-mana kedai, laporkan terus kepada KDN yang akan mengambil tindakan untuk memastikan bahawa percukaian yang adil dikenakan kepada semua mengikut apa yang telah pun ditetapkan. Baik, itu dia antara paparan berita yang kami kongsikan kepada anda. Banyak lagi perkongsian menarik akan kita sajikan kepada para penonton, tapi kita nak berhenti berehat seketika. Kembali lagi selepas ini di Selamat Pagi Malaysia.